أعوذ بالله من الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون. Sidang ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Ta'ala telah memilih kita menjadi suatu ummah untuk memimpin umat-umat yang lain. Suatu ummah yang membawa qudwah hasanah, contoh tauladan bab yang baik kepada masyarakat yang bukan Islam. Ini jelas sekali kerana Allah telah meletakkan kita umat Islam sebagai umat yang tinggi, agung dan mulia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu dulu pernah menjadi suatu ummah, khairu ummah, sebaik-baik umat, yang Allah Ta'ala mengeluarkan kamu untuk sekalian manusia. Kamu menjalankan kewajipan menyuruh orang-orang lain berbuat baik dan mencegah orang-orang lain berbuat jahat, dan kamu beriman kepada Allah. Ini dia kedudukan kita, sidang hadirin ahli jemaat sekalian. Kita merupakan khairu ummah, sebaik-baik, semulia-mulia umat Islam di atas dunia ini. Ini suatu kebanggaan kita, suatu kemegahan kita. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selain daripada itu, kita menjadi umat wasatah, umat pertengahan, umat yang berjalan di atas jalan tengah, umat yang membawa neutang, kelang, saiklang, jalan tengah antara melampau batas dan antara cuai dalam melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak syak lagi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala isytihar di dalam Al-Quran yang berbunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami menjadikan kamu sebagai umat wasatah, umat yang adil, umat yang berada di tengah-tengah puak-puak golongan-golongan yang melampaui batas dan golongan-golongan yang cuai dalam melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasatah, tengah antara orang-orang Yahudi dan tengah antara orang-orang Nasara. Tengah dari segi ekonomi,
antara kapitalis dan antara sosialis atau komunis. Pendek kata umat Islam, umat wasata yang berada dan berjalan di tengah-tengah yang antara gulungan-gulungan yang banyak, yang jahat, buruk, melampau, zalim dan sebagainya. Ini adalah suatu kedudukan yang besar dan hebat sekali diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sidang hadirin ahli jemaat yang dimuliakan Allah sekalian, tidak cukup dengan khairu ummah, tidak cukup dengan ummatan wasata. Allah Ta'ala jadikan pula kita sebagai umat al-a'laun, umat yang paling tinggi, pracacat, si sungsung. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu usahlah lemah dan usahlah berduka cita. Jangan pusing, jangan bosan, jangan bimbang. Kamu adalah a'laun, umat yang paling tinggi jika kamu sekalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin yang dihormati sekian, walau disifat oleh Allah Ta'ala tinggi setinggi-tinggi pun, kalau kita tidak ada iman, maka kita akan jatuh, kita akan menjadi umat yang rendah, dan kita akan menjadi umat yang dihina oleh umat-umat yang lain. Maka syarat utama untuk kita menjadi umat yang terbaik, khairu ummah, al-a'laun, dan juga ummatan wasata, iaitu syaratnya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan al-Islam sebagai agama dan wit kita di atas dunia ini. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, umat yang paling mulia itu tadi tiba-tiba suatu masa nanti, boleh jadi di zaman sekarang, boleh jadi akan datang, dan boleh jadi zaman sekarang dan juga akan datang, akan berubah menjadi umat yang dihina, umat yang rendah, umat yang mundur. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensifatkan, masali kamathalukum kamathali rajulin awqada nara. Perumpamaan aku dan kamu seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Faizal janadibu wal farashu, tiba-tiba kelkatu. Pak kita sekalian kenal katu, gapo dia katu? Bila datang hujan, maka dia akan keluar mencari tempat cerah, tempat panas. Kalau ada api, dia menjatuhkan diri dia dalam api, membakarkan diri dia dalam api. Dia tidak takut mati, hanya dia nak kepada api, suka kepada cahaya. Itu tabiat kelkatu panggil. Al-janadibu, bahasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil kata al-janadib. Wal farashu, dan juga gelgamo, glamo. Boleh jadi Nabi nak sifatkan, kalau janadib itu boleh jadi Nabi nak banding seperti orang lelaki. Kalau farashu, boleh jadi Nabi nak banding orang-orang perempuan. Kerana farash, glamour ni ya cantik, sifat dia jangok, comel, disukai oleh orang. Tapi Nabi buat banding sebagai satu golongan daripada umat dia yang suka mencari api, suka membinasakan diri, turut nafsu dengan tidak herau, walaupun dia mati di dalam api dengan sebab panas sekalipun. Faizar rajulu yazubbu anha, sedangkan lelaki tadi dia usaha habis-habis rai untuk mempertahankan katu-katu dan juga glamour-glamour tadi supaya tidak jatuh daripada api. Tapi dia usaha juga jatuh dalam api, membakarkan diri dia. Maka Nabi banding semacam dia lah. Dia kata, wa ana akhizu bihujazikum, maka aku pegang
akan belakang kamu, pegang tali di belakang kamu supaya mempertahankan kamu daripada jatuh daripada api. Wa antum tufallituna an min yadik. Sedang kamu tu usaha dengan sungguh-sungguh untuk melucukkan diri kamu daripada tangan aku. Daripada ummah khairu ummah, daripada ummatan wasata, daripada ummah al-a'laun, lahir dalam umat-umat ini, di celah-celah umat yang baik ini, suatu golongan manusia yang dia tu ambil nafsu menjadi pimpinnya dia. Ambil arum dia, mai pakai sebagai witi ciwit dia. Dia tak kira dah. Walaupun dia masuk neraka, dia yakin kata masuk neraka. Dia tahu kata orang jahat ni kena masuk neraka. Orang jahat tak molek semua orang tahu dalam semua agama. Tanyalah agama mana sekalipun, kalau orang jahat, maka orang tu orang tak baik. Orang buruk, orang yang tidak disukai oleh masyarakat. Tapi orang turut nafsu ni dia tak kira dah. Walau orang nak kata buruk, walau orang nak kata jahat, walau dia masuk dalam api sekalipun, maka dia nak kepada nafsu dia. Nak turut nafsu dia. Inilah orang bodoh. Nah, mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang cerdik ialah orang yang dia tu lawan nafsu. Kenyek nafsu, panggil dana, merendahkan nafsu dia. Menghinakan nafsu dia. Tak jom panggil, mai jom tam arum dia. Tak suka. Tapi orang lemah, orang ajiz. Nah, orang lemah iaitu orang bodoh lah. Panjaan dia. Nah, panja dia tak erat, maka dia usaha memaksakan diri dia supaya turut nafsu dia. Lepas tu dia angin-angin supaya atas Allah Ta'ala. Buat jahat tak apa, Tuhan Maha Pengampun misalnya. Nah, curi tak apa, Tuhan dia ada apa semua, kita taubat lepas lah. Tu. Tuhan Maha mengasihani. Nah, kepada hamba-hamba dia, kalau kita buat jahat pun Tuhan kasih. Itu panggil angin-angin, cita-cita kosong. Nah, kepada apa ni, bagi orang yang turut nafsu, na'udzubillah min zalik. Ini suatu jenis golongan manusia yang dia tu terlucuk daripada khairul ummah. Golongan yang kedua boleh jadi mari pada golongan pertama juga, banyak sifat dia, banyak praktikam dia. Iaitu orang yang suka tiru dan ikut. Nah, witi ciwit lain pada Islam. Tak kira mari pada barat, mari daripada timur. Lah ni dua-dua dek kepek kita ni. Dua-dua mari dek kepung kita sebagai khairul ummah. Mari pada barat, Amerikanya, Perancisnya, Inggrisnya dan sebagainya, wari contoh-contoh bab yang tak molek kepada kita. Baik dari segi pakaian maupun dari segi gerak-gerik, akhlak. Kita tengok pemuda-pemuda kita lah ni, akhlak dia sudah rusak. Diseleweng, terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Sebab dia terpengaruh dengan kebudayaan barat, kemajuan yang diekspor oleh orang-orang barat pada kita melalui TV-nya. Hak tu besar sekali. Kerana lah ni TV ada setiap rumah kita ada belaka. Kadang-kadang 2 TV suti rumah. Anak sebuah, buat sebuah. Kadang-kadang 3 mak nak tengok hal lain, buat nak tengok hal lain, anak tengok hal lain, masing-masing nak tengok program atau rekan dalam TV. Maka tidak syak lagi cita-cita yang ditayang untuk kita adalah cita-cita yang membawa racun kepada anak-anak kita, merosakkan akhlak dan juga menyeleweng daripada ajaran Islam. Mana filem hak tunjuk pada kita ada hijab, sudah tentu tidak ada. Mana filem yang tunjuk pada kita orang-orang duk semaya, mereka panggil kita beli alat yang ditayar secara langsung daripada Mekah untuk tunjuk orang semaya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Kalau tidak ada tu, tak ada orang semaya. Boleh jadi hari Jumaat macam ni ada di sini, insya-Allah taala boleh disebar kepada merata-rata tempat. Maknanya bahaya dia lebih besar daripada faedah dia. Orang tengok berita sikit,
Orang tengok cerita banyak. Inilah membawa bahaya kepada kita. Orang panggil daripada barat. Daripada timur pula. Jepun dan sebagainya. Macam-macam pakaian. Macam-macam kemajuan dia bawa. Semua tu. Walaupun molek baik. Tapi orang panggil pedai dua mata. Satu wifaedah. Tapi kalau kita tak pandai guna. Maka dia bahaya besar kepada anak-anak kita. Dan kepada pemuda-pemuda kita. Sidang hadirin yang dihormati sekian. Daripada masyarakat katu dan gelamo boleh jadikan perempuan lah. Orang perempuan, anak-anak muda banyak. Perempuan yang dia tu panggil capuk diri dia dalam api. Maksudnya dia buat benda-benda sebab-sebab yang boleh dia tu jadi orang yang masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Daripada masyarakat katu, masyarakat yang turut ikut. La tattabi'unna sunanal lazina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira' ba'an bi ba' hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Faqila al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Faman?" Maksudnya suatu hari sesungguhnya kamu boleh ada semua umat Islam, boleh ada sebahagian daripada kamu yang akan mengikut sunnah-sunnah orang dulu. Kita jangan ingat tu sunnah ni molek belaka. Sunnah dari segi bahasa ni yang mencakupi yang molek dan juga yang tidak molek. Yang buruk pun masuk dalam perkataan sunnah. Kerana sunnah pada lurah pada bahasa makna dianya tariqah, jalan, perjalanan ni atau panggil neutang ciwit, cara hidup. Tu makna sunnah. Orang-orang dulu dia ada macam-macam sunnah dia. Sunnah jahat ada, sunnah baik pun ada. Maka yang Nabi beritahu kepada kita dalam hadis ni iaitu sunnah yang jahat. Iaitu kamu suatu masa nanti akan ikut sunnah-sunnah. Banyaklah dengan jamak ni. Sunnah-sunnah orang dulu. Kalau dia buat sedekah, kamu turut sedekah. Dia buat serta, kamu turut serta. Kalau dia buat sedekah, kamu turut sedekah. Habis-habis kan tiru. Tiru habis-habis. Ikut dari segi pakaian, dari segi makan, segi perjalanan, gerak-gerak akhlak. Turut habis. Sapanya kalau mereka masuk lubang bewak, lubang dok. Dok ni panggil satu jenis binatang mengakak yang ada lubang daripada pasir. Yang kalau kita bani supaya bewak di tempat kita ni. Dia ada lubang daripada pasir. Nabi kata, kalaulah mereka masuk lubang dok, iaitu lubang bewak di tempat kita ni, nascaya mereka itu, kamu turut masuk juga dalam lubang bewak. Sepik lubang bewak masuk boleh. Sebab dia payayam, kacau nak turut nafsu. Kacau nak tiru. Apa ni? Contoh-contoh jahat buruk yang dibuat oleh orang lain. Mari tayar kepada kita. Itu nak yang kita teruk lapis teruk. Daripada masyarakat katu kepada masyarakat lubai bewak. Jadi pula jadi buih. Jadi buih. Nabi SAW dia kata, Yushaku an tada'a alaikum al-umamu kama akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa lain mengerumuni kamu. Panggil likung kamu, serai kamu, kepik kamu, supaya orang-orang duduk di atas hidang ni makan ni. Pakat duduk cicah lah. Makan nasi, cicah budu, cicah iruk tom yam, iruk sup dan sebagainya. Kamu supaya lauk-lauk tu dah. Suatu masa nanti. Nak ayat teruk. Bapa tu? Nabi kata, sahabat-sahabat tanya, amin qillatin nahnu yauma izin. Adakah bilangnya kita sikit percakapan muslim, percacat muslim ni macam mana ya Rasulullah? Nabi kata, tak. Kamu banyak. Walakinnakum rusa'un ka rusa'is sail. Tetapi kamu adalah dibanding seperti buih yang terampung-ampung di atas air. Yang hanyut. Dibawa ditempuh oleh angin ke mana saja maka kamu turut. Tamkat saya panggil turut kat saya lah. Tak ada namnak, tak ada asah, tak ada sikit habuk. Boleh nak sepak situ sini pergi rata-rata dan tidak ada harga kata. Kerana buih orang tak beli, kedai-kedai pun tak beli. Ini nak ayat kata
satu masa, satu gulungan ada daripada gulungan umat Islam yang timbul seperti katu, nah, dan ikut-ikut orang supaya hingga masuk dalam lubang dab dan juga akan menjadi buih. Sidang hadirin yang dirahmati sekalian, kita harap kata kita bukan buih. Kita harap kata kita bukan katu dan bukan glamour. Dan kita harap kata kita ni sama sekali tidak akan masuk lubang dab atau lubang bawah, insya-Allah taala. Maka bagaimanapun kita mari perkuatkan, mari sediakan diri kita supaya jangan jadi masyarakat seperti mana yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mari kuatkan iman kita. Iman lah jadi panhas sekali. Lemah iman dia jadi belakang. Nah, iman yang kuat insya-Allah taala ia faedah besar kepada kita. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia isytihar katanya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Orang mukmin yang kuat, nah, sama ada kuat iman mula-mula sekali, kuat amalan dia, pergi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak dia tinggi mulia, lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah daripada orang mukmin yang dhaif iman, orang yang lemah amalan, orang yang akhlak buruk tak molek. Tapi kedua-dua tu adalah baik belaka kerana masing-masing ada iman. Tapi orang yang iman yang lebih banyak kuat tambah, insya-Allah orang itu yang lebih baik. Itulah sidang hadirin ahli jemaat yang muliai Allah, yang dimuliai Allah sekalian. Kita dapat tahu bahawa asalnya umat Islam baik. Kemudian umat Islam turun temurun hingga zaman akhir ni kokoh lisuh, kokoh mundur, kokoh luntur, kokoh lemah kerana beberapa sebab yang banyak, di antaranya kerana kurangnya dakwah, kurangnya pendakwah dan banyaknya kebudayaan lain yang menyerang kepada umat Islam. Maka tidak mustahil umat Islam nak kelak menjadi khairul ummah semula, dan tidak mustahil umat Islam nak jadi ummatan wasata semula, dan tidak mustahil umat Islam nak kembali menjadi al-a'lau, tapi syaratnya in kuntum mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa'lamu anna Allah yuhibbul muttaqin. Sidang hadirin ahli jemaat yang dimuliakan Allah sekalian, mari kita perkuatkan iman kita. Sentiasalah kita pegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, dan juga kita perhiaskan diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik untuk menjadi tauladan qudwah kepada orang-orang lain. Jangan kita meniru orang lain. Hendaklah orang lain tiru kita daripada kebaikan kita, insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ahlikil kafarata wal mulhidin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadin muhtadin ghaira dhallin wala mudillin silman li awliyaik wa harban li a'daik. Allahumma ij'alna mu'minin sadiqin muslimin muttaqin salihin ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana
وارحم موتانا وأنكس مستضعفين وانصر مجاهدين في سبيلك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عنا على اتباع سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.